Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama bermuzakarah dalam kitab Munitul Musalli. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung. Muka surat 9 baris yang ke-6. Baris yang ke-6. Betul? Unggah. Baris yang ke-6 daripada atas. Jadi yang ada kitab Jawi, kitab lama, boleh buka muka surat 9 baris yang ke-6 daripada atas. Kalau kitab Rumi dan tak tahu. Unggah. 25 muka surat apa nama, kalau kitab Rumi muka surat 25, dia lebih advance daripada Jawi kan. Okey, kita tengoklah kitab Munitul Musalli muka surat 9 dalam bab yang masih lagi dalam rukun solat kah? Dekat mana? Semua kat mana? Punggah sungguh. Tertib dah habis. Dan ke-13-nya tertib seperti barang yang telah tersebut yang terkandung atas disertakan dengan niat, dengan takbiratul ihram dan beserta keduanya dengan qiyam dan fatihah dan tasyahud dan salawat dan salam beserta dengan duduk pada tasyahud, maka tertib itu yang lain daripada itu. Maka dia kata apa? Yang tertib tadi dalam kita melaksanakan ibadat solat, yang terakhir mesti kena ada tertib. Tertib ikut peraturan. Tertib ni apa dia? Undang-undang. Kalau kita akan sebut undang-undang, ataupun kita sebut apa? Disiplin. Kena ada disiplin. Dalam ibadat solat kena ada disiplin. Tak boleh buat cai-cai wasama lengkong. Tahu tak? Tak tahu? Punggah sungguh. Yang ni tak ada dalam kitab. Tak dalam kitab. Cai-cai wasama lengkong ni apa dia? Buat ikut suka, buat ikut dan. Buat ikut suka, buat ikut dan. Tu cai-cai wasama lengkong. Maksudnya apa? Maksudnya dalam ibadat solat kena tertib. Tertib ni apa dia? Takbiratul ihram. Contohnya kita dalam takbiratul ihram, kayak tu kita panjang, baca panjang sangat tentang takbiratul ihram. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, angkat takbiratul ihram, angkat tangan. Allahu Akbar, angkat. Bertentang dengan cuping telinga kita. Kalau telinga dia panjang sampai ke dada, sampai ke panjang dada lah cerita dia. Punggah bukan. Kalau panjang tu maksudnya ghalib keadaan. Pada keadaan orang biasa. Orang biasa telinga kat mana? Kat sini. Anggaran dia. Tapi kalau dia hanya telinga panjang, pergi letak batu bagi panjang tu cerita lain. Kan? Tu cerita lain. Tapi pada ghalib dia ni lah keadaan dia. Ada yang kata bertentang dengan bau, bersetara dengan bau. Ni terpulang pengikut qaul yang kita belajar. Kita belajar yang macam mana. Kalau nak angkat sampai ke cuping telinga, ataupun sampai dekat
dada. Yang tak boleh angkat, yang tak ada dalam garis pandu bagi mazhab Imam Syafi'i ni, angkat macam mana? Allahu Akbar. Tak ada. Terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Allahu Akbar. Contoh, Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar pun tak ada. Ini panggil sentap. Takbir sentap. Kan? Allah sentap. Tak boleh. Ni pun tak ada dalam mazhab. Mazhab kita pun tak ada, mazhab paling pun tak ada. Kalau tak mau angkat sudah. Dah Allahu Akbar dah cukup. Sebab ada mazhab yang kata tak payah angkat. Kan? Ataupun ada Allah macam angkat doa pula. Perlu tak? Tak perlu. Sebab kena ada tertib, undang-undang dia. Pernah ada peraturan dia. Itu dalam takbiratul ihram. Kemudian adalah qiyam, berdiri tegak. Berdiri tegak ni tuan-tuan, berdiri tegak sungguh-sungguh lah. Berdiri tegak ni, berdiri tegak sungguh-sungguh, jangan membongkok. Kita sebut dulu. Dalam kitab Muniyatul Muslim sebut dulu, jangan membongkok. Bila kita qiyam ni, qiyam sungguh-sungguh. Qiyam sungguh-sungguh ni maksudnya apa? Bukan membongkok. Mata kita hanya pandang ke bawah, bukan kepala kita turun ke bawah. Bukan kepala kita turun ke bawah, pandangan kita hanya pandang ke bawah. Ni kalau di luar daripada Masjidil Haram. Luar daripada Masjidil Haram, sunat pandangan kita ke bawah. Bukan kepala ke bawah, bukan badan ke bawah, melongkong. Bukan. Kalau dalam Masjidil Haram, sunat apa? Sunat kita pandang ke Kaabah. Sunat kita pandang ke Kaabah. Kalau dalam Masjidil Haram. Kan? Sebab sunat kita pandang ke Kaabah. Sebab tu sejadah kita tuan-tuan. Kita tengok sejadah kita ni, orang buat apa? Orang buat bentuk Kaabah. Orang buat bentuk Kaabah. Kan? Tapi sebenarnya apa? Bila pandangan kita ni, kita baca dulu pandangan kita bila kita solat, pandangan kita mestilah tengok ke bawah. Sebab dia apa? Sebab dia tak bagi kita merewang. Tahu merewang? Merewang tahu merewang? Melilau. Kan? Kalau sembahyang sunat dekat Kaabah, mata melilau. Punggah. Orang hak pergi ni umrah lah. Hak tak pergi umrah tak tahu. Kan? Merewang kata tengok orang. Kan? Tengok-tengok Turki, tengok-tengok Pakistan, tengok-tengok Malaysia. Allah Malaysia pada kita. Contoh kan. Kan? Jadi kalau di depan Kaabah, sunat kita tengok Kaabah. Kalau lain daripada Kaabah, sunat kita tengok di bawah. Sebab dia apa? Sebab tak bagi kita ni hilang khusyuk. Hilang khusyuk. Kalau kata kita baca dulu kitab, kita qol hitam dulu kita sebut. Kalaulah kita pandang ke bawah pun, tiba-tiba kapet yang kapet surau kita, kapet masjid kita tadi, ataupun sejadah yang orang sedekah kat kita daripada tanah haram contohnya. Orang balik daripada orang balik daripada apa? Daripada Baitullah, daripada umrah, bagi sejadah kat kita. Bagi sedekah sejadah kita. Kita pergi melawat dia balik, kita pergi melawat, dia pergi, kita pergi melawat. Maka dia ni duduk dekat tanah haram, duk fikir apa aku nak beli kat kawan aku ni. Dia duk fikir apa aku nak beli dekat kawan aku. Bukan dia fikir apa dia nak buat amal ibadat. Apa dia nak buat amal ibadat tu tak kira lagi kawan. Hang duk pergi dekat Kaabah, nanti hang belilah kat aku tasbih koka. Dia mai. Tasbih koka, cincin koka, apa lagi. Cari belilah gelang apa? Gelang rotan ke? Gelang apa? Dia mai. Dia mai cerita. Kan? Sebab dia apa? Hilang khusyuk. Hilang khusyuk. Bila hilang khusyuk tadi, maka kita tengok sejadah ni, tiba sejadah tadi cantik sangat sampai menghilangkan khusyuk kita. Hilang khusyuk kita. Sebab tu orang-orang sufi, kita tengok orang sufi. Orang sufi apa tuan? Dia ambil apa? Kain putih. Seroban dia. Seroban dia ada serobai dekat bahu dia. Serobai dekat leher dia. Faham tak faham ni? Macam tak faham, tengok macam lama tak tengok kot. Punggah sungguh. Okay, lama tak tengok dia rindu lain macam. Punggah. Dia cerita apa? Orang sufi tuan, orang sufi ni dia letak kain kat serobai dia, dekat bahu dia untuk apa? Bila dia nak solat apa dia buat? Dia letak, dia hampak di depan tempat depan dia sujud. Sebab dia apa? Mungkin disebabkan mengelak dia pada apa? Hilang khusyuk dia. Mungkin elak dah hilang khusyuk dia. Kita letak, kita bawa serobai juga, kita letak depan, kita buat apa? Tujuan apa kita buat?
Kita ada orang bawa pakai serban, lepas tu letak serbai pula. Bila solat dia letak depan serbai dia. Tujuan dia apa? Dia tahu dah tujuan dia. Dah aku tengok ustaz aku buat macam tu, aku buat. Dia tak ada tujuan. Ni pun satu hal juga. Ni apa dah? Amalan taklid. Amalan yang ikut-ikut. Ramai, banyak tuan-tuan. Banyak. Kalau kita tengok dia apa nama dia namai pula. Namai Tan Haram pula, cerita Tan Haram. Cerita dia apa dia? Cerita dia macam tu. Kena ada tertib dalam qiyam. Qiyam ni qiyam sungguh-sungguh. Kadang-kadang tuan-tuan, kita semayang di sebelah kawan kita ni. Semayang belah kawan kita ni. Dia semayang, dia bergerak-gerak dalam keadaan dia tak sedang kata dia bergerak. Tahu apa dia? Macam lalang. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia bergerak-gerak sentuh kita, kita baru nak main khusyuk. Kita baru nak main zuk. Tak tahu zuk, punggah sungguh. Dia baru nak main rasa nikmat nak sembahyang ni, baru rasa nikmat. Kawan dia sentuh kita, punggah sungguh, main jahanam kita. Mula khusyuk kita tadi dah hilang. Disebabkan kawan kita. Kawan kita duk goyang-goyang, dia pun tak sedang kata dia goyang. Kadang-kadang dia pun tak sedang kata dia goyang. Ni satu jenis tuan-tuan, saya tengok. Kita sembahyang kadang-kadang apa dia? Tu imam baca terlalu panjang, kita sembahyang subuh lah, kebanyakan sembahyang subuh lah. Tu imam baca terlalu panjang. Baca apa? Baca suratul Sajadah pagi Jumaat. Ni cerita-cerita pagi Jumaat lah. Pagi Jumaat baca surah Sajadah. Kadang-kadang dia terlampau galik tuan-tuan. Badan dia tadi jadi mana? Membengkok ke belakang. Dia bengkok belakang. Ni tak boleh tunjuk lah pasal dia tak kuasi. Dia bengkok belakang, sedap pun patah balik. Sampai macam tu pun ada. Ni satu hal. Sebab dia apa? Sebab dalam solat ni berdiri tegak sungguh-sungguh, tak ada goyang-goyang. Tak ada goyang-goyang. Tu kena hati-hati. Tu panggil apa? Dia panggil tertib. Dia panggil apa? Tertib. Kena buat tak? Kena buat sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Diam sungguh-sungguh. Bagaikan apa? Bila kita diam ni, bagaikan apa? Pokok batang pokok yang tegak. Tak bergerak-gerak. Tak ditiup angin dan sebagainya. Tegak. Tahu betul. Kemudian lepas qiyam dia kata apa? Seperti mana apa? Membaca Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Lepas qiyam baca Fatihah. Dia tak boleh Fatihah dulu baru qiyam. Boleh tak? Saya nak baca Fatihah dululah, batu pun nak qiyam, boleh tak? Boleh? Boleh belah. Ni ada tuan, ni cerita, ada orang cerita ustaz, ada seorang ustaz ni dia cerita apa dia? Bila kita solat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan dia kena letak dekat dada. Tangan kena letak dekat dada baru dia khusyuk. Ni mana mazhab pun tak tahu. Tapi yang kita heran, ada orang ikut. Yang ada heran ni ada orang ikut. Ni ulama ada cerita lama dah. Dia main pula jenis ustaz cak encik, ustaz apa? Cak apa? Cak ayam ke, cak apa ke, main mana-mana main. Pun ikut juga, kita haru biru sungguh. Ada orang yang cakap apa, saya ni apa nama bab ketuhanan, cerita bab akidah, bab uluhiyah, bab rububiyah, bab tauhid, bab usuluddin ni hebat, tapi saya ni tak boleh lah. Saya semayang saya tak khusyuk, saya tak payah semayang. Tu pun ada kutu ikut. Bengong sungguh. Orang yang apa? Orang yang faham, orang yang kenal Allah, orang yang arifin, yang mengenal Allah Ta'ala, confirm lah dia akan datang apa? Datang kecintaan, kita baca dulu. Targhiban. Datang kecintaan, datang kerinduan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Datang kerinduan. Hang cerita bab ketuhanan, bab akidah, bab uluhiyah, mengenal seperti mana hang ni kenal sungguhnya Allah Taala. Tiba-tiba hang tak sembahyang, kebangang ni nama. Yang kita heran, orang ikut tu kita heran. Deras sikitlah malam ni, punggah sungguh. Lama tak cakap ni. Kan. Tu apa? Fatihah. Kena ikut apa? Kena ikut tertib. Kemudian apa dia kata? Dan tasyahud, dan solawat, dan salam. Dan mestilah kita ni membaca tasyahud, lepas tasyahud dan tasyahud tadi, kita salawat atas Nabi SAW dan memberi salam. Serta dengan duduk pada tasyahud. Dan tertib itu yang lain daripada itu. Ni yang kita baca lepas. Kita baca lepas. Yang ni kita baca dari rukun solat kita ni, daripada takbiratul ihram sampai salam, mestilah ikut tertib dia. Satu. Tak boleh kita menyalahi.
Tak boleh menyalahi. Sebab apa? Sebab kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat, kata Nabi SAW. Tak dapat tidak. Kita kata kita ni serban besar, boleh semayang cara ikut suka kita, boleh tak? Tak boleh. Tak dapat tidak. Melainkan kena kembali kepada Nabi SAW, bertawasul kepada Nabi SAW. Dan kemudian dan sunat semayang ab'ad. Dan sunat semayang itu ab'ad. Ab'ad itu yakni pada jabarkan, yang dijabarkan dengan sujud sahwi, sama ada semayang fardu atau semayang sunat. Dia kata apa? Dan kemudian dalam semayang tadi dia ada solat semayang sunat dalam semayang. Sunat dalam semayang ni apa dah? Yang pertama sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Sunat yang dituntut. Sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Maksudnya apa? Apa nak membezakan sunat ab'ad ni? Apa yang membezakan sunat ab'ad? Dalam ibadat solat dia ada dua sunat. Sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Apa sunat ab'ad? Apa sunat hai'ah? Sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Sunat hai'ah, sunat yang tak dituntut. Apa beza dengan sunat muakkad dengan ghaira muakkad? Kita kata sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat ghaira muakkad, sunat yang tak dituntut. Jadi apa beza dia sunat ab'ad dengan sunat hai'ah, sunat muakkad dengan ghaira muakkad? Apa beza dia? Mesti ada beza dia. Sebab tu ulama bagi nama lain. Ulama tak bagi nama yang sama. Sebab dia apa? Sebab sunat ab'ad dan sunat hai'ah, sunat ini yang termasuk dalam ibadat solat, yang ada dalam ibadat solat. Kalau sunat ab'ad, kalau kita tinggal, disunatkan kita sujud sawi. Kalau sunat muakkad, kita tinggal sunat sujud sawi tak? Tak payah sujud sawi. Sebab apa tak payah sujud sawi? Sebab apa tak payah sujud sawi? Sunat muakkad, sunat ab'ad, kita tinggal sunat sujud sawi. Sunat muakkad, sunat yang dituntut juga, kita tinggal tak payah sujud sawi. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua sunat, dua-dua yang dituntut. Sebab apa? Satu kena sujud sawi, satu tak kena sujud sawi. Cerita dia apa dia? Sunat ab'ad sebab kita tinggal sunat ab'ad dalam ibadat solat, dia tinggal, maka sunat sujud sawi. Sunat muakkad kita tertinggal, sunat sujud sawi tak payah sujud sawi. Contohnya apa? Contohnya menyembelih kambing, binatang korban. Kita tahun tu kita tak buat, kita tak buat ibadat korban, adakah boleh digantikan dengan sujud sawi? Kalau ada orang buat dengan sujud sawi, banggang nama dia, ajaran baru. Sebab dia apa? Sebab yang ni di luar solat. Yang sunat sujud sawi ni hanya dalam ibadat solat. Jadi kita kena bezakan. Jadi apa dia? Maka dia kata di sini apa dia? Yakni dijabarkan dengan sujud sawi itu sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sunat ab'ad ni adalah sunat yang dijabarkan. Jabar ni apa? Jabar ni digantikan. Dalam kitab Jawi dia tulis jabar. Jabar ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi tulis itu digantikan. Jabar ni bahasa Arab. Kena faham juga. Ada orang cakap Jamal. Jamal unta. Jamil cantik. Dia Jamil, Jamal. Jamil, aku ingatkan dua, rupanya tiga Jamil. Tu Jamil dalam apa? Dalam madu tiga. Jamal ni apa? Jamal ni unta. Huruf yang sama, jim, mim, lam, Jamal. Cuma tukar baris. Jim patah, min, lam. Mati di atas, mal, Jamal. Unta. Jamil, jin, min, lam. Jin patah, min, lam. Min kasrah, lam sukun. Jamil. Sama tak? Sama. Cuma tukar baris. Tukar baris jadi salah makna. Jangan kena hati-hati. Dalam bahasa Arab dia macam tu. Ada orang sebut apa nama bila kita kata Jamil. Allah Ta'ala ni Jamal. Allah Ta'ala ni bukan unta, Allah Ta'ala ni Jamil. Allah Ta'ala ni Jamil. Jamil Allah Ta'ala macam mana? Kaunuhu aliman. Allah Ta'ala maha mengetahui, kita tak tahu. Dan kemudian maka dijabarkan, digantikan sujud sawi.
Apakah yang dikatakan sujud sawi tadi ni? Apa yang dikatakan sunat abad? Sunat abad kalau kita tertinggal dalam ibadat solat kita, maka kita disunatkan sujud sawi bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia kata apa dia? Mana dia? Sama ada sembahyang itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Dan adanya sunat apa tadi ni ada 8. Dia sebut di situ apa? Sunat 8 perkara. Iaitu apa dia? Yang pertama, dia dalam sunat abad tadi, dalam ibadat solat ni dia kata apa? Ada 8 perkara yang ada dalam ibadat solat kita. Apa dia? Yang pertama iaitu tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal itu adalah sunat abad. Sunat yang dituntut. Kalau kita tertinggal, maka sunat kita sujud sawi. Kita tertinggal baca tasyahud awal, batal solat tak? Solat belum batal. Solat kita belum batal. Kan? Tertinggal tasyahud awal. Contoh tu imam tinggal sujud tasyahud awal. Tu imam bangun daripada sujud, tu imam bangun. Kita tengok tu imam dah jalan, tu imam dah bangun dah. Apa kita kena buat? Kita follow tu imam. Perlu dah sebut subhanallah? Tak perlu, sebab tu imam dah bangun berdiri tegak. Tapi kalau tu imam belum lagi berdiri tegak, masih lagi berada di bawah rakaat, maka pada ketika itu boleh kita memperingatkan tu imam dengan tasbih subhanallah. Disunatkan kita tasbih dengan menyebut subhanallah. Saya tak naklah ustaz, malah nak sebut subhanallah ni. Selalu orang sebut subhanallah. Saya nak sebut Allah Akbar boleh tak? Saya nak sebut Allah Akbar boleh tak? Tak naklah sebut subhanallah. Boring lah. Nak tegur tu imam Allahu Akbar boleh tak? Boleh, tapi bodoh. Sebab apa? Ulama kata apa? Tegur tu imam dengan tasbih. Sebab kenapa tu imam, ulama tak sebut tegur tu imam dengan takbir. Allahu Akbar takbir. Jadi buat apa? Tasbihlah subhanallah. Jangan lawan tok guru, punggah sungguh. Jangan lawan tu jangan lawan ulama tasbihlah. Jangan sebut takbir Allahu Akbar. Nanti orang belakang fikir ni apa pula cerita ni. Kan? Tiba-tiba tu imam takbir pula. Tadi baru takbir berdiri, tiba-tiba rokok dah. Siapa dia? Orang perempuan yang duduk dalam apa? Dalam kelambu. Punggah sungguh. Orang perempuan dalam tirai lah, tak nampak tu imam. Ni ada tuan baru-baru ni tu tu imam Masjidil Haram dia baca apa? Dia solat subuh. Solat subuh tu imam tak baca surah. Hari ni bukan pagi Jumaat. Tu imam tak baca pagi bukan pagi Jumaat. Ni subuh hari lain. Tiba-tiba tu imam baca surah yang ada ayat yang menunjukkan disunatkan sujud sajadah. Maka tu imam buat apa? Tu imam Masjidil Haram ni, sebab tu kita kena alert. Alert tahu alert? Berhati-hati di jalan raya. Punggah sungguh. Kita kena alert. Alert bacaan tu imam. Walaupun kita ni tak reti, walaupun kita ni tak hafal Quran, ataupun kita ni tak berapa nak mahir sangat, tiba-tiba tu imam tadi ni di subuh tu, tu imam lepas habis bacaan dia sampai sejadah, dia berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap, maka dia pun Allahu Akbar, turun sujud. Saya pun tak tahu juga. Tak tahu juga kata surah ayat tu ayat sejadah. Tengok-tengok ada orang yang sujud, ada orang yang rakaat. Bermaksudnya apa? Kita ambil orang yang sujud. Sebab dia apa? Mungkin dia ni tahu. Jadi kita follow yang orang tahu. Kita jangan follow orang yang tak tahu. Kita follow orang yang tak reti, yang kita tak reti. Jadi kita baca dulu apa dia. Bila tu imam sujud sajadah ni dalam ibadat solat sunat. Sujud tu imam, kita solat berjamaah, tu imam sujud sajadah. Tu imam turun sujud sajadah. Kita tak turun sujud sajadah. Kita duduk berdiri tegak. Tak sujud sajadah. Mungkin disebabkan kita tak tahu dan sebagainya. Kita tak turun sujud. Bila tak turun sujud, rokok pun tak, sujud pun tak. Jadi apa dia? Bila berlaku macam tu, apa berlaku? Tu imam sujud, kita tak turun sujud, batal tak? Kita belum lagi batal. Kita tak turun sujud, tu imam panggung kepala daripada tempat sujud dia, kita belum sujud lagi, maka kita yang tak turun sujud batal.
solat kita batal. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke tanah haram ataupun pergi ke masjid ke di mana ke, tu imam solat maghrib ataupun solat isya, tu imam baca surah yang ada kaitan dengan sajadah, tu imam sujud, kita tengok ada orang sujud, maka kita follow, ikut dia sujud. Mungkin dia ni orang yang tahu. Sebab orang yang tahu tak banyak daripada orang yang tak tahu. Banyak orang tak tahu daripada orang yang tahu. Jadi dia sujud, maka kita follow sujud. Tapi katakanlah kita tak tahu, contohnya kita tak tahu. Bila tu imam sujud sajadah, tu imam turun sujud, kita ni tak tahu, kita ingat tu imam rokok, maka kita pun rokok. Bila kita rokok, apa berlaku? Tu imam dia dah sujud sajadah dia tadi, sujud sajadah, dia akan panggung i'tidal. Dia akan panggung sujud, bangun qiyam. Maka tu imam akan sebut apa? Tu imam akan sebut Allahu Akbar. Sebab daripada sujud nak bangun qiyam. Selalunya daripada rokok nak bangun qiyam, dia panggil apa? Sami'allahu liman hamidah. Jadi bila kita dengar tu imam sebut Allahu Akbar, bermakna yang kita confuse tadi, tu imam sujud sajadah ke rokok, kita dah confuse tadi, maka confirmlah kita bahawa tu imam ketika itu sedang sujud sajadah. Sedangkan kita ketika rokok, apa kita nak kena buat? Kita ada dua pilihan. Pilihan apa dia? Pilihan yang pertama, kita tunggu tu imam dalam rokok, tu imam qiyam, tu imam sambung bacaan dia, maka kita kena panggung tak? Tak perlu panggung. Kita duduk rokok dan kita tunggu tu imam dalam rokok. Lama lah. Confirm lah lama. Confirm dah lama. Ataupun yang keduanya, kita niat mufaraqah, keluar berjamaah. Sebab tu imam sujud tadi dalam keadaan kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita tak turun sujud, tu imam panggung kepala, kita batal solat. Kalau sengaja kita tak turun sujud. Tu kena tengok. Dan kemudian mana tadi? Tasyahud awal. Tu imam tak baca tasyahud awal. Tu imam qiyam. Bila tu imam qiyam, perlu dah kita sebut tasbih? Tak perlu dah. Sebab dalam tasyahud awal, tu imam tak boleh turun sujud, tak boleh turun duduk balik. Bila tu imam dah qiyam berdiri tegak, dah tegak ada tu imam, makmum tak perlu lagi nak bertasbih subhanallah kalau tu imam tertinggal tasyahud awal. Tapi kalau tu imam belum naik pada berdiri tegak, pada ketika itu belum lagi berdiri tegak, boleh kita sunat kita tegur tu imam dengan subhanallah, tasbih, jangan takbir, jangan tahmid, jangan tahlil. Tu imam dari tegak Allah la ilaha illallah, punggah. Tu imam kata ni apa celaru lah jemaah aku ni, orang gila mana pula masuk ni. Tu imam kita sebab kita buat apa? Tasbih subhanallah. Kemudian bila tu imam dah berdiri tegak, perlu tak? Tak perlu lagi dah. Tapi yang berlaku tuan-tuan, tu imam dah berdiri tegak, kita masih lagi subhanallah. Mai tu imam mai confuse, tu imam mai satu penyakit apa? Penyakit was. Tu imam ada penyakit apa orang panggil? Penyakit sekarang ni panggil apa? Was-was ni. Apa nama saintifik saya? Fobia. Lain pada fobia ni. Fobia ni zaman 60-an. Zaman abad 20 ni. Apa dia? Apa panggil ni? Apa panggil apa? Yang ketakutan melampau tu panggil apa? Sat. Apa dia? Trauma apa bukan? Punggah sungguh. Insomnia ke? Lagu tu lebih kurang. Apa dia? Lebih kurang. Corona tu lain. Kan? Dia main penyakit tu, jemaah dia sebut subhanallah, dia main penyakit, dia main gelabah. Apa aku nak buat ni? Apa nak buat? Lantak hampalah, aku turun duduk. Tu imam turun duduk, tu imam batal solat. Makmum batal tak? Makmum tak batal. Makmum boleh teruskan. Bila habis solat, kenapa tu imam turun duduk? Dah hampa suruh aku duduk. Tu imam batal. Lantak kau lah. Kan? Bila tu imam turun duduk juga, bila dia berdiri tegak, turun duduk juga, disebabkan untuk memuas hati jemaah dia batal tak? Dia batal. Sebab tu pemimpin kena ada prinsip.
Kan? Pemimpin kena ada prinsip. Aku kata yang ni. Hampa nak ikut, hampa ikut. Tak nak ikut, keluar mati. Kan? Punggah. Mana tadi? Keluar mati. Tak nak ikut. Punggah sungguh. Mana tadi ya? Tasyahud awal. Kan? Tu imam kena hati-hati. Tu imam kena hati-hati. Tu imam kena yakin. Dan kemudian keduanya duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal adalah sunat ab'ad. Duduk tasyahud awal sunat ab'ad. Kalau kita tengok tuan-tuan, orang India, saya tengok pula orang India ni. Orang India ni lepas duduk iftirash. Duduk iftirash ataupun duduk iftirash lah. Duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ataupun tasyahud akhir. Kita sebut antara dua sujud lah. Duduk daripada sujud, bangun duduk daripada sujud, dia akan duduk duduk di antara dua sujud. Orang India dan lepas duduk macam mana? Lepas tak duduk iftirash. Lepas duduk tabarruk. Kalau kita kata ni orang Melayu kita panggil apa? Duduk bertimpuh. Lepas duduk bertimpuh. Maksudnya lepas lebih sopan lagi lah. Orang perempuan saja, orang lelaki tak duduk bertimpuh. Kalau orang lelaki duduk bertimpuh, kita tengok balik. Dia ni jenis mana? Jenis S kah? Jenis apa? Cek balik. Tapi ni belah orang India. Saya tengok bagus. Bagus juga dia punya, tapi tu dia mazhab dia lah, tu mazhab dia. Mazhab kita lain. Mazhab kita ni lelaki ke perempuan ke duduk iftirash. Selepas sujud duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal ni juga adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Boleh tak kita duduk bersila contohnya. Bersila nak baca tasyahud awal. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita nak duduk bertimpuh. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak kita duduk bercangkung? Tukar duduk bercangkung. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak duduk merangkak, boleh tak? Duduk merangkak macam rimau, boleh tak? Boleh, tapi tidak menjadi sunnah. Tidak menjadi sunnah Nabi SAW. Yang Nabi duduk, kita sebut dulu, duduk iftirash, duduk tabarruk dan duduk iqa'. Iqa' ni duduk apa? Di atas tumit. Rapatkan kaki, duduk di atas tumit kita. Boleh. Tapi saya tengok kebanyakan yang duduk di atas tumit ni bagi orang badan besar-besar. Orang yang badan besar, saya alhamdulillah badan saya kecil, alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Macam tuan-tuan badan besar. Badan besar tu imam baca tasyahud lama, dia mula. Dia mula bergerak sana bergerak sini ya. Pasal apa? Dia duduk di atas tumit dia. Kan? Jadi tak selesa. Yang selesa seperti mana mazhab kita. Yang kita duduk amal-amal hari ini. Duduk sebenarnya tabarruk ataupun duduk iftirash. Itu lebih selesa. Dan yang itu juga adalah sunat ab'ad. Dan ketiga membaca qunut. Dan yang ketiganya adalah membaca doa qunut. Seperti mana kita baca doa qunut selepas subuh. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi Masjid Nabawi, pergi ke Mekah, tu imam mana baca doa qunut? Kan? Tu imam tak baca doa qunut. Saya tak jumpa lagi lah. Saya duduk di Mekah 10 hari. Duduk di Mekah 10 hari, duduk di Madinah hampir 9 hari. Tak dengar lagi tu imam lepas rakaat Allah sami Allah liman hamidah Rabbana Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man tak ada. Tu imam tak ada. Jadi kita ni bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala nak baca tak? Nak baca atau nak baca? Terpulang dekat kita nak baca atau nak baca? Terpulang dekat kita nak baca atau apa, tak nak baca atau apa. Sebab dia apa? Sebab kita pergi di perkampungan orang yang mengamalkan bukan mazhab Imam Syafi'i, ataupun orang yang mengamalkan bukan baca doa qunut. Dengar perbezaan dia, dengar betul-betul. Kalau kita pergi kampung orang, kita pergi masuk kandang rimau, kita jangan mengembek. Saya silap tengkok kita kena makan. Oh, ni kambing ni. Kan? Kita masuk kandang rimau, kita mengeraum walaupun kita ni nampak macam tikus. Kan? Rimau tengok, tikus ni pun bunyi mengaum juga. Oh, ni anak rimau rasa ni. Selamat kita. Jadi apa dia? Bagi dalam fiqh ni, bila kita pergi perkampungan orang yang mengamalkan berlainan dengan kita, tapi tidak melanggar syarak, follow dia. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita duduk dalam perkampungan kita, duduk dalam perkampungan kita yang baca doa qunut.
negeri kita yang baca doa qunut, ataupun daerah kita yang baca doa qunut selepas dalam sembahyang solat subuh, tiba-tiba ada jemaah kita tak nak buat, ada tu imam kita tak nak buat, lepas solat pakat ramai-ramai balik jentik telinga, jentik telinga tu imam, ramai-ramai jemaah jentik telinga, pang, jentik telinga tu imam. Pasal apa ni? Tu imam tak belajar, dia kata. Sebab dia apa? Sebab bila duduk di kampung kita yang mengamalkan doa qunut, maka kita kena baca doa qunut. Tak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bila tidak meninggalkan, tidak menjadi rakhsah, tidak menjadi apa? Menjadi Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa dia punya ayat dia. Tidak menjadi keringanan untuk meninggalkan doa qunut. Kalau kampung kita yang mengamalkan doa qunut. Tetapi kalau kita pergi kampung orang yang tak baca doa qunut, maka kita boleh follow dia. Tak ada masalah. Lepas solat kita nak sujud sawi pun boleh. Kita tak nak sujud sawi pun tak apa. Tapi kalau kampung kita yang mengamalkan doa qunut, tapi tiba-tiba dengan sengaja kita tinggal, maka disunatkan kita ni tidak ada keringanan untuk kita sujud sahwi. Andainya kita tak nak sujud sahwi juga sah solat, masih lagi sah kata ulama, tetapi seperti mana solat kita ni berlubang ataupun berlubang ni maksudnya tidak sempurna dalam ibadat solat. Bagi siapa? Bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu alam. Dah azan dulu kah? Dah masuk kan? Teruskan. Tak dengar tak apa. Dan kemudian, dan keempatnya, berdiri baginya. Dan doa qunut tadi mestilah dibaca ketika kita qiyam, berdiri. Tak boleh baca ketika rokok. Tak boleh kita baca ketika rokok. Cuma khilaf. Bismillah. Cuma menjadi khilaf apa dia? Bagi ulama fiqh, menjadi khilaf dia. Khilaf dia, ada yang khilaf nak baca doa qunut ni ketika rokok, ataupun sebelum rokok, ataupun selepas rokok. Ada ulama kata baca doa qunut sebelum rokok. Sebelum rokok baca doa qunut, Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man hadayt. Lepas tu baru rokok. Ada ulama kata yang kita dah buat hari ini selepas rokok. Lepas rokok, kita rokok, sami Allah liman hamidah, sebelum sujud kita baca doa qunut. Ada dua pendapat. Tapi yang jumhur ataupun yang kebanyakan kita buat, ulama bahaskan buat selepas kita rokok. Tapi ada orang buat sebelum rokok, sah tak? Boleh pakai. Ada ulama yang bahaskan sebelum rokok. Maka yang sinonim tempat kita ni buat selepas rokok, maka kita buatlah yang menjadi kebiasaan setempat kita. Jangan kita berlawan arus. Jangan kita berlawan arus. Bila berlawan arus akan jadi apa? Akan jadi fitnah kat kita. Kita ada ilmu, kita tahu ilmu ni baca doa qunut sebelum rokok pun boleh, selepas rokok pun boleh. Kita tahu, dan sebab kita ada ilmu. Orang kebanyakan kita ada ilmu tak? Ramai yang tak ada ilmu tu. Ramai yang tak tahu. Sebab dia belajar hanya masa dia sekolah rendah dulu, sekolah menengah dulu je. Dia tak pergi belajar dalam ilmu kita lama, contohnya kita karangan-karangan lama lah, ulama-ulama yang muktabar dahulu. Mai ulama hari ni mungkin dah perbahasan tu lain. Jadi ulama dahulu ni dia masuk ke menghalusi lagi dalam ibadat solat kita. Dalam ibadat solat dia memperhalus. Jadi bila kita buat, memang betul kita buat, tapi ini perbuatan kita tadi ni menimbulkan fitnah kepada diri kita dan diri orang lain. Perlu buat tak? Tak perlu buat. Kan? Kita kata tak, saya ni betul. Memang betul, tapi bila kita sebut menjadi fitnah kat kita, maka kita tinggalkan. Kalau kita tengok, kalau kita sebut tadi, fitnah itu akan lebih besar daripada manfaat dia. Fitnah lebih besar daripada manfaat. Maka kita diam saja. Sebab itu kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti apa dia? Di akhir zaman nanti apa yang berlaku? Ulama menjadi bisu. Ulama jadi bisu. Ulama tak boleh nak cakap ramai ramai ulama dalam semua daripada ulama. Ramai ulama dalam semua daripada ulama. Cakap tentang agama, ulama cakap tentang agama mengikut fakta. Mengikut fakta. Ulama dalam semua pakai cakap ikut
auta. Janji apa? Janji senang hati dia, dan apa yang dia buat tu betul, apa yang dia buat tu dia rasa betul bagi diri dia. Ni. Sebab tu ulama hari ni apa berlaku kita tengok, ulama berdiam diri. Kata Nabi SAW di akhir zaman nanti. Dan apa yang berlaku kata Nabi SAW, yang baik itu di akhir zaman ini, yang baik itu nampak buruk, yang buruk itu nampak baik. Yang baik itu nampak buruk, yang baik itu nampak tak betul, yang betul itu nampak tak betul. Ni berlaku di akhir zaman. Pasti berlaku tak? Pasti berlaku. Kita kata hari ni tuan, Islam suruh kita apa? Tutup aurat. Islam suruh kita tutup aurat. Hari ini orang bukan tutup aurat, orang tutup badan. Orang bukan menutup aurat, orang menutup badan. Apa dia contohnya? Kita contohnya bagi orang perempuan, apa dia buat? Dia pakai t-shirt, dia pakai, maka dia pakai short hand. Betul. Puma sungguh. Apa hand short ni? Apa-apa ialah. Apa-apa ajalah. Yang tutup apa? Daripada bahu sampai ke lengan. T-shirt sampai ke mana? Sampai dekat siku je. Maka dia kata, aku tutup juga sampai ke lengan. Ke lengan dia rasa apa? Dia rasa dah tutup aurat. Tu bukan tutup aurat, itu menutup badan. Maka dia kira tutup aurat tak? Tak. Ada orang hari ni pakai baju bah hebat, cantik pakai baju bah, tapi melokek. Kan? Melokek. Faham tak? Macam tak faham ya? Tak faham. Melekat. Melekat. Pekat. Apa lagi? Apa ni ni? Kain melekat di apa? Di badan. Kain melekat di badan. Dia langkah kanan, naik kanan. Dia langkah kiri, naik kiri. Faham tak? Tak faham juga? Punggar sungguh. Hak belakang tengok semacam kan? Walaupun umur 70 tahun. Walaupun Pak Long, Along, Haji Along umur 70 tahun, tengok lain macam. Aura 19 ni lain macam dia kata. Kan? Ni cerita tuan, cerita dekat baru-baru ni. Kita pergi baru ni. Ada seorang umur lebih kan dalam 60 lebih kot. Lepas kita dalam 60 lebih lah. 60 lebih. Dia pergi ke Haji Ismail. Haji Ismail kan ramai orang. Orang pusu-pusu sebab dia apa? Sebab orang nak ambil mustajab doa dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail ni apa? Dekat Pancomah. Dekat Kaabah, dia bawa Pancomah tu dia ada Hijr Ismail. Sebab apa orang nak pergi solat kat situ? Sebab mustajab doa. Kenapa mustajab doa? Sebahagian daripada Kaabah. Dulunya Kaabah tu, Hijr Ismail tu dalam Kaabah. Dia di tempat dia dalam Kaabah. Jadi orang nak pergi ambil mustajab doa. Maka di situ ni berhimpit-himpit, berpusu-pusu lah orang akan masuk. Tiba-tiba Tok Haji ni wallahualam, mungkin dia nak istilam kau, dia nak apa kita tak tahu, dia angkat tangan nak istilam dekat dekat kelambu Kaabah. Sedangkan di depan tu ada perempuan. Bukan perempuan Malaysia lah. Perempuan Malaysia apa barang? Punggar semua kan. Orang apa? Hak badan besar-besar tu. Apalah tak boleh sebut, nanti dia masuk live ni jahanam saya. Kena gam kan. Dia angkat tangan. Bila angkat tangan tuan, apa lagu? Polis terus pegang. Polis terus pegang, bawa pergi balai. Tak ada cakap-cakap. Tak ada nak cakap-cakap lagi dah. Tangkap, pergi balai. Polis di tanah haram ni tuan, dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada polis yang SB, Special Branch. Kan? Dia apa dah? Dia tak pakai pakaian polis. Dia perhati kita ya. Kita buat benda yang pelik-pelik, dia tangkap, dia masuk balai. Masuk penjara. Tapi kebetulan dia ni ada apa? Pakai apa? Tag nama. Bila pakai tag nama, dia tengok travel mana. Maka dia akan call, panggil travel pergi selesaikan pula. Kan? Umur 60 lebih. Hati-hati. Cerita dia hati-hati. Jadi apa dia? Kita nak pergi ke Kaabah, nak pergi duk sapu Kaabah, perlu tak? Tak perlu. Tak perlu. Sebab dia apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, andainya aku tak lihat Nabi SAW mencium kau Hajar Aswad, nescaya aku hari ini pun tak akan mencium kau. Maksudnya apa?
Maksudnya kita buat ni bukan atas dasar tadi, atas dasar apa? Kita ta'abud dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang ni kita apa? Kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, buat umrah lah, kita kata pergi buat umrah. Kita terlalu tamak. Tamak apa? Kita dah dapat sekali apa duduk dalam Hajar Ismail dah cukup. Lain bagi orang lain pula masuk. Kita dah dapat sekali cium Hajar Aswad dah cukup. Kita tak duk bangga diri, ni aku tiap hari pergi cium Hajar Aswad. Nak balik cerita dengan kawan-kawan ni. Nak balik cerita dengan kawan ni, aku ni pergi 7 hari. 7 hari aku cium Hajar Aswad. Sebab apa? Ada setengah kita tawar-tawar ni duk selfie. Selfie tunjuk kawan ni, aku tengah tawar ni, aku duk kat Kaabah ni. Pun ada juga. Ada pula kadang-kadang tengah pasai Safa Marwah. Duk tengah berlari-berlari berjalan-jalan Safa Marwah, ambil selfie. Cakap sambil bercakap, kata dia duduk dalam Safa, dia buat haji, dia buat umrah sebagai rasa bangga dan sebagainya. Sebenarnya bila kita tawaf, apa kita buat? Kita ta'bud. Kita ni ibrah, ambil ibrah. Tawaf. Penghayatan kita tawaf. Penghayatan kita sa'i dan marwah. Seperti Siti Hajar. Berlari. Ketika Nabi Allah Ismail AS contohnya. Ambil ibrah. Bukannya kita nak pergi tayang dekat orang. Kita tak suka tayang. Ni aku pergi umrah. Ni macam-macam. Kita buat pahala. Tiba-tiba Tuhan bagi tiba-tiba kita letak racun. Buat pahala. Pokok baru nak tumbuh, kita pergi letak racun dah. Tak dan tumbuh mati. Pergi tak? Pergilah. Sebab dia apa tuan? Orang yang melakukan tawaf, kata Nabi SAW, yang Tuhan bagi apa dia? Satu langkah bersamaan Tuhan bagikan 10 pahala. Tuhan gugurkan 10 dosa besar. Tuhan bagi 10 pahala, Tuhan gugurkan 10 dosa besar. Satu langkah Tuhan angkatkan 10 darjat. Beza daripada orang lain yang tak pergi tawaf. Yang tak pergi bertawaf di Baitullah. Sebab itu tuan-tuan, kita yang pergi ke umrah, nanti tuan-tuan yang nak pergi umrah ataupun yang dah pergi, teringin nak pergi lagi, yang pergi umrah, banyakkan tawaf di Baitullah. Tawaf tuan-tuan kalau kita buat lepas solat, lebih kurang dalam 20 minit. Lebih kurang dalam 20 minit. 20 minit. Apa nak baca? Terpulang tuan-tuan nak baca apa? Nak baca doa apa? Bacalah doa apa pun. Yang membawakan kita insaf, yang membawakan kita ibrah. Penghayatan kita dengan Allah Ta'ala. Kita buat, kalau seelok-eloknya kita buat apa? 40 kali tawaf. Seelok-eloknya kita buat 40 kali tawaf. Kalau kita duduk sana 10 hari, setiap waktu lepas habis solat, lepas solat sunat, tawaf. Sekali, 70 pusingan, satu set. Kita cuba buat. Tuan-tuan, yang baru ni pengen saya, Alhamdulillah, dia ada jantung. Sakit jantung. Dah tersumbat. Dia cakap 90, 70, 70, begitu lah, 60, lebih kurang ke tu. Tapi apa tuan-tuan? Saya beritahu dia, tawaf ni cuba dapatkan 40 kali. Sebab kita duduk 10 hari di Mekah, cuba dapatkan 40 kali. Dia buat. Dan setiap waktu solat berjamaah di Masjidil Haram. Setiap waktu solat di Masjidil Haram. Dia buat. Awal aku tuan-tuan, kita duduk di mana? Di pintu Safa Marwah. Kita duduk, hotel kita duduk di, kita masuk mengikut Babus Salam, pintu Babus Salam. Kita tak duduk dengan orang Malaysia. Sebab apa tak duduk dengan orang Malaysia? Orang Malaysia ni banyak membawang. Punggah sungguh. Bukan. Kalau kita duduk dengan orang Malaysia, jumpa kawan, jom ngopi dulu. Kawan kita, hampir umrah kan? Ada mana? Kat Mekah, hotel mana? Lepas Isya kita ngopi dulu. Kena mengopi, sembang. Kita tak sedar, kita duduk tanah haram tuan-tuan. Apa jaminan Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, jaminan orang datang ke tanah haram, 2 jaminan yang pasti aku tunaikan. Yang pertama apa dia? Kalau dia bertaubat pada aku, niscaya aku ampun dosa dia. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia berdoa pada aku, niscaya aku kabulkan dia. Ni 2 jaminan yang Allah Ta'ala sebut. Walaupun kita bergurau, kita bersendar dan sebagainya, Tuhan terima tak? Tuhan kabul tuan-tuan. Tuhan kabul. Kena hati-hati. Jadi kita kita duduk di kita duduk di bawah, di sebelah rumah Nabi SAW. Di sebelah maulid Nabi, rumah Nabi. Bila maulid Nabi tuan, Nabi akan masuk ke Kaabah melalui mana? Nabi akan masuk melalui pintu Babus Salam. Orang Malaysia dia suka duduk mana? Dia suka duduk di belah Ajiat Safwah, Hotel Safwah, Hotel Millennium, hotel apa lagi? Apa-apa situlah.
Dia masuk pintu mana? Dia masuk pintu King Abdul Aziz. Masuk King Abdul Aziz okey tak? Tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi sunnah Nabi masuk melalui mana? Pintu Babus Salam. Kalau setiap waktu kita masuk pintu Babus Salam, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, kita baca doa yang sama 40 kali tuan-tuan kita baca. Apa laku tuan-tuan? Tuan-tuan fikir sendiri. Kena ambil. Kadang-kadang kita tak fikir. Kita fikir apa? Oh, nak duduk kat Millennium lah, nak duduk dekat sofa lah. Sebab apa? Nanti bila kawan tanya, Haji duduk hotel mana? Saya duduk hotel Jam. Kan? Saya duduk hotel Jam. Bila kita sebut hotel Jam, kita rasa apa? Oh, bangga diri. Hang tengok, aku boleh duduk hotel Jam. Sebab ada apa? Kita ada pergi buat umrah tu, tiba-tiba kita letak racun. Habis. Amalan kita habis. Jadi kita duduk mana? Kita duduk di sebelah Maulid Nabi SAW, di rumah Nabi SAW. Jadi kita masuk melalui mana? Kita masuk melalui pintu Babus Salam. Setiap kali kita masuk, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, kita minta doa Allah sebagai keselamatan kepada kita. Kalau 40 kali tuan-tuan, kita masuk doa yang sama, Allah Taala kabulkan permintaan kita. Wallahu a'lam bissawab. Dan kemudian cerita apa tadi? Sampai itu pula. Apa dia? Jantung. Punggah sungguh. Dia jantung, lepas dia jantung dia ada gaut. Haji ni dia ada gaut. Ada gaut, kaki dia bengkak. Bengkak ni dia angin. Bengkak angin. Tapi selepas dia buat benda yang sama, tawaf dia buat sama, dia pergi masjid, setiap waktu dia pergi masjid, dia tunjuk kat saya, ustaz, tengok ni, kaki saya ni. Dia cucuk ni. Dia cucuk kaki dia. Bila dia cucuk, selalunya orang yang bengkak ni cucuk, dia tenggelam. Isi akan tenggelam, medak. Isi tu medak, tenggelam. Tapi selepas dia buat mengamalkan yang ni, solat setiap waktu, kemudian tawaf, selepas kita nak balik dan dia cucuk, dah tak ada lagi dah. Yang bengkak tu hilang. Kalau kita kata logika akal kita, kalau kaki kita sakit, kita banyak berjalan, apa laku? Akan lagi bentan, akan lagi bengkak dan sebagainya. Tapi dengan keberkatan di tanah haram ni tuan-tuan, dia buat yang sama, maka apa berlaku tuan-tuan? Alhamdulillah, kaki dia pun alhamdulillah lega. Dan kemudian jantung dia naik ke bukit Jabal Jabal Nur. Naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira tuan-tuan. Naik ke Jabal Nur, Gua Hira. Ni cerita sikitlah. Boleh ke? Tunggu lama sikit. Boleh nak review ni. Kan? Naik Jabal Nur, umur dia lebih kurang 60 lebih, badan besar daripada dia ni kecil. Dia yang besar. Dia naik Jabal Nur, dan Jabal Nur ni, naik Jabal Nur, ramai orang yang pergi umrah, pergi haji, umrah, dia tak naik Jabal Nur. Sebab apa? Dia rasa tinggi. Tapi saya kata apa? Jom kita naik. Pakai-pakai kita naik. Kita rasa bagaimana Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah naik setiap malam, bawa makanan kepada Nabi SAW. Hari ini kita naik dah ada tangga. Dulu Siti Khadijah naik tak ada tangga. Nak berbatu-batu sehingga akan dikatakan sirah, sehingga akan berdarah-darah kaki Siti Khadijah. Dia melayani suami dia, Nabi SAW. Kita kata alah biasalah, seorang isteri mestilah berkhidmat pada suami, kita kata. Sedangkan pada ketika itu kita kena lihat Siti Khadijah pada ketika itu billionaire, orang yang kaya. Dia boleh saja upah orang lain pergi hantar makanan dekat lelaki. Boleh je. Sebab pada ketika itu Nabi SAW belum lagi menjalankan dakwah. Nabi belum lagi buat dakwah pada ketika itu. Dan pada ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu anha ni, apa berlaku? 2/3 Mekah itu harta Siti Khadijah. 2/3. Dia boleh je upah orang hampir hantar 10 rial ke, 100 rial ke, 200 rial tiap hari hampir hantarkan Muhammad. Boleh je di rumah. Tapi pengorbanan Khadijah ni, Nabi SAW dia pergi sendiri. Kita nak rasa ibrah. Jadi Pak Long ni dia naik juga. Dia naik sepi dulu lah, sebab saya tak tunggu dia nanti bila nak sampai. Tapi ada kawan, okey, follow dia daripada belakang. Bila follow dia, lah sampai juga dia sana. Bila sampai di sana di atas ni tuan, dengan rahmat Allah Taala ni, selalunya dekat pintu Gua Hira ni ramai orang. Kita nak duduk sekejap pun tak boleh. Berpusu-pusu orang, bertukar ganti. Tapi bila kita sampai di atas ni tuan, kita boleh duduk, boleh buat tahlil lagi dalam Gua Hira. Allah Taala bagi
Kita duduk dalam gua Hira tadi. Siap kita buat tahlil lagi. Tunggu orang datang, tak datang. Tunggu orang datang, tak datang. Sampai kita dah keluar. Kita duduk di luar. Sambil minum kopi. Sebelum turun minum kopi dulu. Kena capati dulu. Maggi ke apa. Kena tibai dulu. Dah kenyang pun baru turun. Barulah ada orang datang. Oh ni tuan. Rahmat Allah Ta'ala. Kita pi. Setiap kali kita pi ni. Kalau tuan-tuan yang pi banyak kali. Setiap kali pi. Peristiwa yang berlainan. Setiap kali pi. Peristiwa yang berlainan. Semua orang berbeza-beza. Berbeza-beza dan berbagai-bagai keadaan. Bergantung apa yang kita niat. Ada kawan saya tuan, dia niat nak pergi umrah ni. Dia niat apa? Dia niat nak pergi i'tikaf di masjid. Maksudnya apa? Nak pergi tidur dekat tanah haram. Pergi sana tidur sungguh. Pergi sana tidur sungguh. Dia tak buat amal ibadat sikit tidur, buat ibadat sikit tidur. Tak boleh nak buat apa. Apa nak ada? Ni bergantung pada niat kita. Ada orang pergi nak apa? Nak minta keampunan dari Allah Ta'ala. Dapat keampunan. Ada orang macam-macam. Ada orang niat nak pergi shopping. Pergi satu beg, balik 5 beg. Beg dia boleh beranak. Tuan-tuan. Macam-macam lah jenis. Jadi sikit tu lah. Setakat tu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma satulah di sana di Madinah saya dapat satu ilmu baru tentang apa? Tentang buah kurma. Kebetulan pada ketika tu lepas solat ada seorang toke buah kurma jumpa saya. Dia tanya hamai mana? Aku main Malaysia. Begitu ada main Malaysia. Lepas tu dia pun cakap dia kata dia ada kilang kurma. Saya kata baguslah kilang kurma. Apa semua ni tanya dia macam ni. Dia kata nak tahu lebih lanjut malam ni kita jumpa lepas Isya. Bila jumpa lepas Isya, dia cerita tentang buah kurma. Tanya berapa price, berapa harga semua ni. Rupa-rupanya kurma yang ada di pasaran ni kurma yang grade bawah. Yang kurma yang ada kat lokal Madinah ni kurma yang grade dia bawah lah. Ni kita kira kurma ajwa. Kurma ajwa ni kurma apa? Kurma Nabi. Kurma ajwa ni kurma Nabi. Bila kita sebut kurma Nabi ni dia ada grade. Dia ada grade C, grade B, grade A. Yang grade A tu kira cantik sangat dah. Tapi rupanya ada lagi satu lagi grade, dia panggil grade VIP grade. Grade VIP ni kalau di Mekah hanya dibagi pada orang-orang yang VIP lah. VIP yang beli sebab harga dia mahal, 200 rial ke 800 rial 1 kilo. 200 rial ke 800 rial. Dan yang grade VIP ni hanya dieksport keluar. Dieksport keluar. Kata dia. Lepas tu pula ilmu baru yang saya dapat, bila kita beli buah kurma, kita bukanya kita kena buka. Kena tengok dalam dia. Kadang-kadang di dalam dia tadi ada telur, binatang dan sebagainya. Yang tu maksudnya kurma lama. Kurma ni bukan semua datang daripada Mekah, datang daripada India, Iran dan sebagainya. Jadi kita kena buka tengok. Yang pertama. Yang kedua, kurma ajwa ni berbeza. Kurma ajwa yang ditanam di tanah haram berbeza dengan yang ditanam di luar tanah haram. Tanah haram tak banyak. Dalam Madinah ni luas, tapi tanah haram tak banyak. Jadi dia kata kurma yang ada keberkatan, ajwa yang ada keberkatan hanya ajwa yang ditanam di tanah haram. Yang ditanam di tanah haram. Yang lain ajwa juga, tapi bukan yang di tanah haram. Maka tak ada keberkatan. Dia kata. Jadi kemudian rasa dia pun berbeza. Ajwa yang di tanah haram dengan ajwa di luar tanah haram ataupun di pinggir Madinah berbeza rasa dia. Kemudian dia kata dia ambil ni ajwa yang first class dia tadi, yang kelas VIP, bukan kelas A. A bawah lagi, dia kelas VIP. Dia lebih besar dan lebih bulat. Rasa lebih sedap. Baru ni saya balik, minta maaf lah saya tak offer dekat surau At-Taqwa, saya offer dekat surau lain je. Kebetulan dia ada grup, saya masuk plus dalam grup dia. Saya bawa balik tak banyak, saya bawa balik dalam 10 pack. 10 pack je. 20 pack, saya bawa balik dalam 20 pack. Jadi minta maaf lah untuk surau At-Taqwa tak dapat rasa. Jadi yang mana rasa confirm berbeza dengan ajwa yang kita beli dekat pasaran. Berbeza. Jadi kebetulan baru ni ada kawan, dia kata mak dia ni ada lebam-lebam, bangun tidur lebam-lebam. Maka saya kata ambil ajwa makan. Ajwa nak makan ni 3 biji ke 7 biji. Untuk perubatan 7 biji. Satu hari 7 biji. Kalau untuk biasa 3 biji sekurang-kurangnya. Untuk biasa, makanan biasa untuk kita biasa
3 biji. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan kurma aku ini terhindar daripada santau dan sihir. Terhindar daripada santau dan sihir. Lepas dia makan, mak dia mungkin nak makan tak boleh, maka dia blend. Dia buat jus. Dia bagi mak dia makan. Pagi esok dia kata, dia tanya mak dia kata apa? Lepas makan kurma ajwa ni, pagi esok dia kata mak dia rasa badan lebih sihat daripada biasa. Badan lebih sihat daripada biasa. Maka saya ambil kesimpulan, maka yang ni betul lah apa yang dia kata, kurma yang ditanam di tanah haram. Di tanah haram Madinah. Tanah haram Madinah. Jadi itu satu ilmu barulah dekat saya. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum tutup majlis, siapa ada soalan? Ya. Punggah. Ya. Saya nak tanya tentang satu soalan. Ini berkaitan dengan dua rakaat yang biasa sunat dan juga 2 rakaat muakkad. Dan itu sebelum sembahyang Jumaat. Saya pernah sembahyang kali kata Allah ni saya. Dia buat 4 sekali. Tapi dari sunat tu sunat biasa dengan sunat muakkad. Boleh disatukan 4 rakaat. Okey. Hamba Allah ni jangan sembahyang dengan cara macam tu, dengan cara maaf kata apa sembahyang tak ada. Ini jadi oleh dia katalah. Kalau ketika dia sembahyang ada bulan, dia pun masuk dalam surau lah. Dia masuk surau dia pun semualah. Beberapa masalah sekarang ni dia tak biasa buat. Jadi apabila dia bangun daripada apa dia rokok, dia terus sujud. Patut dua sujud kan? Dua rokok kan? Kalau dia sujud, orang sujud tinggi. Jadi tanya saya, macam mana keadaan tu? Nombor 2 pula kata dia biasa sembahyang, tapi tak kali silap dia boleh sujud dengan sujud saya dah sujud dengan macam mana keadaan? Sudah. Okey, yang pertama Pak Syekh tanya sembahyang sebelum solat Jumaat. Solat qabliyah Jumaat. Qabliyah ni lepas tu Bilal azan, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Yang dikatakan sunat muakkad dengan ghaira muakkad. Dia sebut apa dalam kitab Sabilal Muhtadin, disebut sunat muakkadah, ghaira muakkadah. Sunat yang dituntut dan sunat yang tak dituntut. Solat Zuhur sebelum muakkadah dan selepas pun muakkadah. Maksudnya sebelum 4 rakaat dituntut, selepas solat Zuhur 4 rakaat dituntut. Berlainan dengan solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat kata ulama tidak ada sunat qabliyah. Tidak ada sunat qabliyah. Ba'diyah ada. Cumanya menjadi sinonim tempat kita ni, tu Bilal azan, lepas tu Bilal azan, kita ada masa nak buat solat sunat 2 rakaat. Yang ni boleh diibrahkan, bukan boleh boleh diambilkan sebagai apa? Sunat sebelum Zuhur. Kebanyakan kita buat sebagai solat sebelum Zuhur. Nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Kalau kita tengok di Mekah tuan-tuan, sebelum masuk waktu Zuhur, dia akan azan sekali. Setengah jam kata salah saya kot. Setengah jam dia akan azan. Lepas tu tu imam masuk waktu kot. Masuk waktu dia azan. Terus tu imam khutbah. Tak ada lagi sunat. Jadi tempat kita ni kalau ada orang buat solat sunat contohnya, solat sunat dalam tu solat tahiyatul masjid, dalam tu dah sunat qabliyah, boleh tak? Boleh kalau sunat. Cuma yang tak boleh fardu campur dengan sunat. Solat fardu sembahyang fardu Zuhur campur dengan solat qabliyah Zuhur, boleh tak? Tak boleh. Fardu satu-satu. Tapi kalau sunat contohnya, dia datang untuk bila tu imam dah baca khutbah, maka dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dan nak sembahyang sunat qabliyah, maka boleh dia buat dengan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Pada hukum asalnya solat qabliyah, solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah ini, qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Tapi bersinonim tempat kita ni kebanyakannya buat 2 rakaat sahaja. Nak cepat kaya, nak cepat apa lagi? Semua nak cepat-cepat, tak nak yang lambat-lambat. Maka dia buat 2 rakaat. Maka boleh sekurang-kurangnya solat sunat 2 rakaat. Yang pertama. Dan yang kedua, bila dia ni solat gerhana. Bila solat gerhana kita rokok 2 kali.
tu imam rokok, yang pertama tu imam rokok, kemudian tu imam balik, baca Fatihah balik, rokok yang kedua. Tiba-tiba tu imam rokok yang pertama, tu imam i'tidal, dia turun sujud. Betul? Dia turun sujud. Mungkin dia ni pekak kot. Sepatutnya tu imam sami Allah tu imam baca Fatihah, baca kuat. Tapi kalau mungkin gerhana matahari, dia baca lambat, dia baca slow. Dia baca slow ni mungkin dia tak tahu, maka dia turun sujud. Mungkin dia ni sembahyang pejam mata ke, wallahu a'lam bisawab. Kita kata dia turun sujud. Bila turun sujud, dia tengok orang masih lagi rokok. Apa dia kena buat? Dia kena bangun. Dia kena bangun. Sebab dia apa? Sebab dia telah menyalahi qudwah. Dia menyalahi qudwah. Adakah batal? Tak batal. Yang batal ni apa dia? Yang batal ni bagi solat fardu. Solat fardu contoh dia apa dia? Contohnya tu imam tak rokok, tu imam tak sujud, contohnya tu imam tak sujud, tu imam sujud sawi, sujud sejadah, tu imam panggung, tiba-tiba dia ni tak sujud, maka dia tak sujud, maka dia ni batal. Ataupun tu imam sujud dia tak nak sujud, batal. Dan kalau lah tu imam sujud yang kedua, dia tak nak sujud, dia tak ikut tu imam panggung kepala daripada sujud yang kedua, dia tak nak sujud, maka tu imam qiyam, maka tu imam panggung kepala, dia batal solat. Yang ini bagi solat fardu dan rukun. Maka dia tadi, dia sujud ketika mana tu imam belum lagi sujud, maka pada ketika itu dia kena panggung mengikut tu imam. Dia kena qiyam, bangun qiyam mengikut tu imam. Dia tak boleh mufaraqah, ataupun paling tidak dia tak boleh mufaraqah. Dia kena follow tu imam. Wallahu a'lam bisawab. Yang lain soalan kalau ada, kita akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada soalan? Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terbaik kalau masa selesai, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وإنابة والاستقامة على شريعة غراء وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.